tunggu untuk apa yang kita sebut tadi, this pairs. Inilah pair-pair yang saya lihat dan indeks. US 500, US 30, Germany 30, AUD JPY, CAD JPY, Euro JPY. Pilih salah satulah. Dalam kumpulan yen ni pilih satu, dollar pair memang ada satu je, cross ada satu. Untuk gold dan silver, sekiranya anda nak lebih agresif, tunggu 3 wave pullback complete. Copper dan minyak stand on the side dahulu. Sebab kontrak dia nak bertukar. Sebab saya akan pegang lebih daripada 1 hari. So kalau anda masuk hari ni 15 hari bulan, 16 belum apa-apa lagi, dia main lagi dalam zon tu, XM tolong tutup. Dia keluar kontrak baru. Kan kenganga kan. Tunggu dia buat tunggu dia tukar kontrak baru, kita tengok 3 wave, kita masuk. Boleh? Simple Ishak. Benda simple. Tunggu yang ada trend. Apa kita masukkan dengan trend? Kita lihat kepada topik kita untuk hari ini, iaitu kepada struktur pasaran asas kepada teori Elliott Wave. Saya akui, dia tak dapat belajar macam ni. Maksudnya melalui ini, saya akan terangkan kepada anda penggunaan Elliott Wave tu. Macam mana kita nak identify dia, macam mana kita nak melukis dia. Tapi kalau anda nak belajar hukum-hukum dia, dia tak dapat macam ni. Anda baca nota saya ni, anda download nota ni dekat Discord. Tolong download dia. Saya bagi tahu betul, susah nak dapat nota yang macam ni. Untuk Elliott Wave, anda carilah mana-mana, susah nak dapat nota. Saya tak puji saya. Saya bagi tahu betul pengalaman saya sendiri. Jadi untuk nak faham Elliott Wave, kita lihat dulu kepada asas struktur pasaran. Okey? Basically pasaran dia ada 3 struktur. Yang pertama adalah kita ada bullish structure. Bullish structure maksudnya market naik ke atas. Okey? So, bila kita menyebut market naik ke atas, kita maksudkan kita ada dua struktur yang berlaku. Dua struktur yang membawa kepada arah. Bullish structure, dua struktur yang membawa kepada arah. Kalau dia cuma satu macam ni, ini belum ada trend. Biarpun anda tengok dia buat macam ni kan, daripada bawah dia naik macam ni kan, dia tak ada trend lagi. Ni tak ada trend lagi. The moment dia break high dekat sini, waktu tu baru dia ada trend. Sebab itu elakkan, kalau anda nampak dekat chart, kita ambil, bukalah mana-mana chart. Kita bukalah mana-mana chart. Sebut satu bit, bagi satu coin, sekarang orang semua cerita pasal coin kan. Apa nak ni? Ether. Kita ambil Ethereum. Kita ambil Ethereum. Kita ambil mana-mana lah, tak kisah. Okey, kita ambil Ethereum. Okey. Buka 1 hour. Okey, sekarang ni ada trend tak dia? Ni trend lah kan. Sekarang ni kalau kita lihat kepada ini satu struktur, ini satu struktur, ni satu line tadi ini satu line daripada sini kepada sini, satu line. Ini kepada sini satu, ini kepada sini satu. Anda nampak tak apa yang saya nampak kat Ethereum ni? Okey, satu lagi kat sini. Okey, ni struktur. Salah hijau pula, XRP. Laju sangat. Okey, jadi kalau kita lihat dari sini, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang anda nampak? Berapa lekuk semua? Yes, break high. Yes. Cerita dia, kalau kita lihat, ambil. Ini adalah macam ni. Ini adalah satu struktur. Ini adalah satu struktur.
Nampak tak Raymond? Nampak tak Raymond? Kalau faham hukum Elliott wave, nampak tak apa kita nampak? Tengok. Okey. Cerita dia, ini boleh masuk tak? Tengok kalau ini buat 1618 kan? 1, 2. Kalau ni tak sampai 1618, sekarang tak boleh masuk. Itu momentum sequence. Tak apa. Simple dia. Ini ada trend sebab dia break out macam ni. 1, 2, break. Dia ada trend ke atas. 3 wave, kita cari untuk long. Itu je. Bukalah mana-mana chart lah, benda sama. Itu trend. Sekarang ni macam wave 4 untuk wave 5 untuk habiskan this structure. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Lepas tu dia akan buat satu pullback besar. Jadi jaga sikit Ethereum untuk buat. Tapi dia tak reverse. Ni belum reverse. Bitcoin sama je, tak kisah. Mana-mana. Bitcoin saya rasa chart saya updated. Bitcoin sama je. Anda ambil lah mana-mana, saham ke, forex ke, apa ke, benda sama je. Bitcoin lain sikit. 45. This one could be your 3. Oops. This one could be your 3. 3 kat sini, 4 tu kat sana tadi. Okey, nanti saya update ni. Ni nampaknya belum. Ni 4. Ni 3. Ni 4. Sekejap. Alang-alang update. Dan ini 5. Mana-mana chart. Kalau dia nesting biarlah. Yang saya nak tengok, kalau nak masuk yang ni, kita nak tengok dia buat pullback. Itu je. Cerita dia simple kan. Kalau nak tengok kepada, tengok structure dulu. Adakah dia ada trend? Trend tu bila dia buat siri. Bearish ada siri ke bawah. Bukannya satu je. Tapi kalau dia satu macam ni, balik dia ni kalau dia macam ni, okey, lepas tu turun, lepas tu satu macam ni, ini trend. Jadi kita akan ambil structure, dan ini ada trend. Roslan, Waalaikumsalam. Faham? Ini ada trend. Kita ada low, kita ada high, kita ada higher low, dan kita ada higher high. Masa ni baru dia ada trend. Kalau dia cuma macam ni, dia macam sini, dia kat sini je, ini belum ada trend. Sebab ini tak dapat nak tandakan sebagai higher high. Ini tak dapat nak tandakan sebagai higher high. Trade macam susah je lah. Sebab nak cuba trade semua lekuk. Tak kisah. Kripto, bagi saya, tak kisah kripto pun, apa pun, sama je. Dia susah kalau kita tak jaga duit. Itu je. Kalau jaga duit, tak ada apa-apa. Loss ada, memang ada loss. Kan? The moment dia buat ini, ada kita trade. Kalau nak trade. Apa-apa instrumen. Wassalam, Rosin. Faham? Apa-apa instrumen, tak kisah. Apa-apa instrumen. Kan? So, yang pertama, kenal dulu structure. Jadi, bila apa yang dimaksudkan dengan trend, bila kita ada siri pergerakan. Bila kita tak nampak dan dia berkecamuk, tak ada higher high sebelum yang ni, tak break lagi, ini tak ada trend. Yang last ni. Pergerakan mendata, structure dia pun bertindih. Kita nampak yang noisy, market naik turun, naik turun, naik turun, tak ke mana, sideway. Itu sideway lah. Kan? So, tool-tool yang saya guna pakai ada dua. Yang pertama adalah Fibonacci Extension. Fibonacci Extension kita nak tengok price ke depan. Saya tak perlu nak sentuh benda ni. I think almost everybody faham apa dimaksudkan dengan Fibo Extension. Fibo Extension anda gunakan 3 tempat untuk jangka ke depan. Fibo Retracement anda jangka penurunan dia had mana daripada satu structure.
Itu Fibon retracement. Okey. Teori Elliott wave. Teori Elliott wave diasaskan oleh Ralph Nelson Elliott yang hidup di antara tahun 1871 sehingga 1948. Ada yang katakan ini adalah satu holy grail, ada yang katakan dia susah. Dia susah. Kalau anda cuba untuk lukis Elliott wave satu, susah. Dia ambil masa untuk anda nak menguasai dia. Apa dia punya shortcut? Anda ingat benda ni? Elliott wave ni, dia cuma signboard. Ada hukum-hukum tertentu dia, di mana ada syarat-syarat dia. Untuk nak belajar Elliott wave, what you can do is, anda tengok chart saya, anda buka, chart saya ni available kepada semua. Anda masuk channel Discord saya, anda nak cari link channel Discord saya, pergi kat Facebook saya, dekat bio saya, dekat Instagram ada, dekat grup Telegram tu pun, dekat pin message saya letakkan link untuk ni. Anda buka lah mana-mana chart ni, belajar satu chart. Buka mana-mana chart, buka weekly chart dia. Buka weekly chart dia. Dollar index ke, buka weekly chart dia. So, apa yang anda buat adalah, kepada yang time frame besar ni, ada lukis yang besar ni. Lukis apa yang saya dah tandakan kan? Kan? Lepas tu anda start masuk daddy, lepas tu anda isi tempat kosong. Turun kepada H4, isi tempat kosong. Hourly, isi tempat kosong. Itu je anda buat. Siap satu chart, buka chart lain. Isi tempat kosong. Itu je. Okey? Balik kepada Elliott wave. Itu cara nak belajar melukis dia. Okey, balik kepada Elliott wave. Jadi dalam Elliott wave, dia adalah berkonsepkan fractals ataupun pecahan. Di mana apabila kita ada satu pergerakan yang membuat trend, trend dibentuk oleh satu pergerakan dengan 5 wave. Okay. Saya cerita pasal asas dulu. Esok kita akan cerita mengenai Elliott wave baru. Hari ini saya cerita pasal asas. Anda kena tahu asas dia dulu. Pergerakan yang membawa kepada arah low, high, low, higher low, higher high, higher high. Dia dibentuk oleh pergerakan yang membawa kepada yang ditandakan menggunakan nombor. Thank you, Joe. Thank you. Dia kepada nombor. Dan bila kita ada pergerakan yang membetulkan kepada arah, dia ditandakan dengan abjad. A, B, C, W, X, Y. Dan sekiranya ini satu yang membawa kepada arah, dia juga akan berakhir dengan nombor. Yang besar dia. Dan untuk pergerakan pembetulan, dia berakhir dengan abjad. Okey. Dia ada syarat-syarat dia. Bila kita nak katakan bahawa ini adalah satu motif, satu pergerakan yang membawa kepada arah, dia pada yang pertama ni, dia boleh dibentuk sama ada oleh leading diagonal, maksudnya dia ada 5 wave, tapi syarat-syarat untuk satu motif. Okay, let me rephrase back. Apa itu motif wave? Motif wave yang ini, motif wave dia ditandakan dengan nombor. Itu yang pertama. Pergerakan 1, 3 dan 5 membawa kepada arah. Okey. 2 dan 4 membetulkan pergerakan yang membawa kepada arah tu tadi. Dan ada syarat-syarat yang tertentu untuk motif. Yang pertama, wave 2 tak boleh bawah wave 1. Dia boleh sama tapi tak boleh bawah wave 1. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, wave 4 tidak masuk kepala wave 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek. Dia tak boleh jadi paling pendek di antara yang membawa kepada arah. Kalau kita ada satu yang panjang,
3 pendek daripada 1, 5 dia kena pendek. Itu adalah kepada hukum dalam edit wave ya. Okey. Jadi ini adalah untuk yang membawa kepada arah motif. Selain daripada itu, kita juga ada motif yang extended. Yang extended ni boleh berlaku sama ada wave 1, wave 3, wave 5. Maksudnya dalam ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Dalam ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Turun 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dia extended. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tu maksud dia extended. Kalau kita ambil kepada yang besar sikit, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dia ada pecahan-pecahan lagi yang menyebabkan dia naik. Panjang sikit. Itu extension. Okey. Ni adalah yang dimaksudkan dengan extension. Jadi kalau kita kira semua lekuk dia, yang extension ni, dia kalau kita lihat kepada asasnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia ada extension, jumlah lekuk dia, kalau kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita kira lekuk-lekuk dia, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dia akan jadi 17. Yang correction ni, tak kisah berapa lekuk dia, dikira sebagai 1. Faham? Ni. Jadi kalau anda sedang kira lekuk dan anda dapati dia baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry. 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lepas tu 16, 17, 18, 19. Belum lagi. Dia akan ada 1 lagi ke atas. Dia sebenarnya kira lekuk je. Dia sebenarnya kira lekuk je. Satu, saya tak penting sangat apa nombor-nombor ni tau. Sebab nombor-nombor tu, signboard tu boleh bertukar bila-bila masa. Terutamanya H1 dan ke bawah. Ya, kalau anda nampak chart saya, sebab saya adalah seorang yang update Elliott Wave, saya tak tahu kat mana dalam dunia ni yang anda dapat yang macam saya buat ni percuma. Saya tak tahu mana-mana dalam dunia ni anda cari yang orang update dia 2 kali sehari, 1 hari H1. Bagi tahu saya dekat dunia ni yang free, siapa yang update 27 ke berapa chart ni, yang updated tiap 2 kali 1 hari. Tak ada dalam dunia ni, percuma. Kalau berbayar mungkin. Ya, gunakan. Dia sebenarnya kira lekuk-lekuk ni je. Ya, kita nak tahu dia punya ni. Jadi kalau kita tengok, kalau saya tandakan macam ni satu, kita sedang membuat motif. Tapi dah ada ke tak? Jadi kenapa saya letak 1 kat situ? Itu high. Itu low. Ada tak siri? Roslyn, sekarang ni ada tak siri yang menyebabkan kita ada trend? Tak ada kan? Kita cuma ada trend. Tak ada. Seriously, tak ada. Satu, saya sediakan benda ni sebab kita ada kekosongan dekat situ. Panggil Zul je, tak payah panggil cikgu. Okey. Jadi kalau kita ada breakout bawah 1 ni, then baru kita ada siri. Faham tak? Baru kita ada siri. Jadi kita ada high, low, lower high, lower low. Dan kita boleh trade dekat sini. Untuk short dia, dekat sini, untuk short dia. Itu guna edit wave. Sama-sama. Dekat YouTube kena bayar $100. Dekat YouTube ada bayar. Saya letak, Wimon ambil charge saya letak kat YouTube. Lepas tu Wimon charge lah kat orang. Apa susahnya? Anda bayar TradingView, lepas tu anda private kan dia. Siapa nak ada akses, anda charge lah kepada dia. Pakai charge saya. Boleh jadi bisnes. Saya tak payah bagi saya, anda sendiri ambil. Faham tak? Itulah guna edit wave ni. Kenapa 1, 2 benda-benda ni? Kalau dia buat low kat sini, 2 kita pindah kat sini. Sebab high, low, lower high, lower low.
Betul, saya tak tahu apa yang anda buat dengan cat saya. Anda nak jual ke, anda nak simpan ke, anda nak buat apa ke, saya tak peduli. Tanggungjawab saya cuma nak berkongsi kepada anda macam mana nak buat dia. Jadi apa juga anda nak buat untuk cat saya, buatlah. Ambil lah, saya tak tahu. Faham? Charge buat ni, ambil cat saya, buat channel, lepas tu siapa nak masuk channel, charge. Boleh. Ya, series. Anda kena faham bila kita masukkan dengan trend. Masalahnya bila tengok satu, trend jatuh. Tak ada. Buatlah Amy. Buat mana yang patut. Saya tak tahu. Yang saya tahu, ini cat saya. Ambil lah. Faham? Jadi bila kita ada macam ni, baru kita ada trend. Itu guna Elite Wave. Faham? Okey. Balik kepada cerita kita ni tadi, kan kita melalut jauh sangat kan. Yang baru ikut pening kepala. Yang dah lama ikut, alah cerita tu lagi. Tak apa. Ulang. Balik kepada cerita ni. Okey, yang pertama tadi motif dan motif dengan tak apa, ambil ni, saya tak peduli. Seriously, ambil peluang kan. Peluang anda nak jana duit. Dan anda ada usaha, anda ikut sesi, anda lukis balik cat saya, jual lah. Kan? Buat untuk goal saja. Okey. Ada satu lagi dikenali sebagai diagonal. Diagonal apabila kita ada syarat-syarat yang ini terlanggar. Contohnya wave 2 kita ke bawah sikit macam ni. Lepas tu wave 4 masuk wave 1. Itu adalah satu diagonal. Asalkan kita ada langgar syarat. Untuk nak selesaikan, sebabnya ramai buat Elite Wave, dia semua tempat dia letak sebagai motif. Tak. Ni satu yang saya nak tegur bagi mereka yang buat Elite Wave. Ni benda dia. Dalam minggu ni ingat tak yang 500 tu. Akaun saya bagi. Bukan saya bagi 500. Anda kena trade dapat untung. 500 tu tetap milik saya tau. Yang untung anda ambil, rugi saya tanggung. Kalau anda sapu bersih 500 tu habis, itu saya tak tahu. Itu nak buat macam mana. Yang 500 kan dalam minggu ni, bila-bila, lusa ke, Khamis ke, esok ke, petang ni ke, bila-bila saya umumkan. Satu, saya sentuh topik ni minggu ni. Okey. Faham? Okey. Cerita dia, satu lagi yang saya masukkan untuk nak kata dia sebagai motif adalah bila kita ambil Fibonacci extension 3 ni, wave 3 kat sini kena sampai 1618. Kalau dia tak sampai dan anda tak cukup lekuk untuk nak tarik wave 3 ataupun syarat-syarat lain 4 langgar 1. Hari tu siapa? Adi Wijaya kan? Ada tegur mengenai US 500. Yes, silap lukis. US 500 kita kan. Okay. Saya pun tengah tunggu untuk extendkan wave 1 sebenarnya. Rupanya wave 1 ni extend jadi saya dah tukar chart dia di mana wave 3, wave 4 tak wave 4 ni tak boleh masuk kepala wave 1. Yes, wave 3. Tu dia. Wave 3 dalam 3 kena motif. Dia tak boleh benda lain. Kalau anda dapati lukisan anda bukan motif, something is wrong. Ini diagonal. Biarpun dia tak langgar syarat lain, tapi wave 3 dia tak sampai 1618. The moment dia jadi macam tu, itu bukan Elliott Wave Forecast, EWF. Tengok ada jual mahal. Ya, saya kenal Eric, saya kenal Daud, saya kenal dia orang semua. Saya juga menyumbang cat ke situ, Imun. Ni. Saya juga menyumbang cat ke situ. Okey. Tu yang saya cerita pasal Yahoo Group, ingat tak? Eric Okey. So ini wave 3 kat sini kena sampai 1618. Ini bukannya satu motif. Sebabnya wave 3 tak sampai 1618. Dan itu cuma boleh berlaku wave 1. Kalau dia buat motif,
dia masih wave 1. Tapi yang dekat sini mesti motif. Pegang yang tu, selagi anda pegang yang tu, anda tak sesat. Faham? Boleh? Okey. Apa jadi kalau sini bukan motif? Katalah kita tengah tunggu wave 3. Kalau sini bukan motif, anda dapati wave 3 tak ada cara untuk anda lukis 1618. Ini tak dapat 3. Dia boleh jadi 1 ataupun 5. Faham tak? Ya. Kalau anda sedang jangkakan ini, dia Amy, balik kepada soalan anda, wave 3 dalam 3 dalam 3 itu kena motif. Kalau kita jangka penghujung ini 3. Faham tak? Tak dapat lukis pula. Kalau dia 1 dengan 5, wave 3 kita mungkin adalah 1 ni. Tapi kalau ini adalah 3 ni, 3 ni kena motif. Kalau dia tak sampai, ada jadi di mana sini tak sampai 1618. Kalau anda dapati itu berlaku, apa saya akan buat? Saya akan jadikan ini A, B, C tau. A, B, C. Saya akan jadikan ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faham tak? Saya akan jadikan ini semua sebagai diagonal. Kalau wave 3 kat sini, tak sampai 1618. Pernah nampak kan dalam chart saya, Wimon? Kenapa Zul tandakan ABC jadi 3? Dalam ED tu apa, Roslin? ED. Ending diagonal. Dalam ending diagonal, dia boleh buat ending diagonal. Boleh? Nak faham 1618 macam ni. Katalah anda nak kira 3 dekat sini. 3 yang biru ni kan. 3 yang biru ni. Ini satu saya kata ini mungkin extend. Nampak 3 yang biru tu. Anda ambil lekuk yang jelas. 1, 2, 3 kat sini kena 1618. Tu dia. Fibo extension tadi. Tu saya tanya tadi. Faham tak apa Fibo extension? Ni. Fibo extension tadi. Fibo extension tadi ya. Yang last leg dia kena 1618. Faham? Sebab itu saya katakan yang US 500 ni ke atas jauh lagi. Sebab ini tak sampai pun. 3 dalam 3 ni tak sampai pun. Tak sampai pun untuk nak buat ni. Nak buat ni. Ini mungkin baru wave 3. Kita ada wave 4 yang merah kat sini. Ini jauh lagi ni ke atas. Itu sebab dia. Nampak tak? Ni tak cukup syarat. Ni mungkin. Tapi saya kena tandakan something. Saya tandakan dulu macam ni selagi dia punya ni tak break out atas. Ni tak buat high-high. Kalau dia buat high-high, then saya akan tarik 3 ni kat sini. Sebab 3 merah ni cukup syarat. 1618. Yang penting dalam elite wave 3 tau. Anda pegang wave 3 kena 1618. Tu sebab dia. Yes, betul. Betul ini. Okey, balik kepada cerita ni sama-sama. Okey, balik kepada cerita ni Impulsif dengan ni. Okey, diagonal Tak semua 5 wave tu adalah motif. Ingat yang tu, tak semua 5 wave adalah motif. Mungkin 5 wave yang anda tengok yang anda tandakan sebagai wave 3 dan dia tak sampai 1618. Tu contohnya macam US 500 Tapi saya kena letakkan something Jadi saya letakkan dulu. Sebab itu saya katakan indeks jangan short. Indeks masih, terutamanya US indeks masih ke atas. Yen pair jangan short. Dia jatuh, kita masih ke atas. Dollar pair, dolar jangan masuk dahulu.
Sebabnya dolar tak ada sequence, tak ada siri pergerakan. Macam mana kita tahu tempat tarik Fibo? Itulah guna benda ni. Okey. Jadi setiap wave ni dia ada sifat-sifat tertentu. Lekuk satu ataupun wave satu, dia masa terbentuk kita tak tahu. Kita tak tahu. Unless dia break out daripada satu high sebelumnya, dan kita tahu ini wave satu. Dan dia jelas 5 wave. Dan kita tahu itu wave satu. Tapi dalam dekat chart tengah trading, kalau kita tengah trade kan, kalau kita tengok satu chart, masa ini berlaku, masa ni tengah jadi, kita tak tahu ini wave satu. Ni wave satu, tak tahu. Tak tahu, kita tak tahu. Ini wave satu ke, ini 5, 3, 5 ke bawah ke, kita tak tahu. Kita tak tahu. Faham tak? Macam mana kita nak pastikan ini bukannya ke bawah lagi. Situlah guna high low tadi. Tengok, dekat daily level ini dia tak buat lower low. Ni lower low tak. Dia lower low kalau dia break out sini. Itu kosong. Sebab tu saham anda tak pergi short. Boleh? High low je. Elliott wave cuma high low je. Benda ni je, high low je. Nampak high dan nampak macam trend, anda tandalah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu anda cantikkanlah 3, ada tarik Fibo, kat mana aku nak letak 3. Mungkin ada kecil-kecil lekuk kat sini, anda tariklah tempat dia dekat 1618 tadi. Itu je. Cantikkan kat mana nak lukis. Elliott wave ni tanda je. Boleh? Dia tak sampai 168. Itu mungkin jadi benda lain. Itu je. Kita akan tandakan A, B, macam ni. Macam ni tadi. Masa ini tengah jadi, saya tandakan siapa ikut webinar kita dulu. Masa ini, masa kejatuhan March. Masa ni, saya tak tahu adakah dia akan buat ke atas ke mana ke. Kan? Kalau masa tu saya tandakan ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. A, B dan kita ke bawah lagi. Sebab ini tak buat high. The moment dia buat high, kita katakan correction ni habis dan kita ada high. Dan kita akan tandakan ini sebagai correction. Jadi bila je kita nak trade? Tunggulah dia buat correction ini untuk masuk. Itu je. Tak kisah time frame mana pun. Mana-mana time frame. Siri yang tak habis. Sekarang ni kita ada siri. Yes. 1, 2. Tak habis lagi. 1 ke atas. Jadi ini trend ke atas. Siri. Ingat pegang perkataan siri tu. Jadi wave 1 tak jelas. Wave 2 biasanya membuat pembetulan yang dalam. Lebih 50% Fibonacci retracement. Itu kebiasaan. Dia tak perlu tapi itu kebiasaannya, kelazimannya. Dan dia biasanya membuat 3 correction. Okey. Wave 3. Jadi untuk kira wave 2, kita ambil Fibo retracement. Sambung bawah ni, 1 kepada 1, kita dapat Fibo retracement ni. Itu tempat wave 2. Kebiasaannya between this value. Okey. Wave 3. Wave 3 ni yang biasa nampak candle, mother candle lebih 30 pip satu candle untuk H1, untuk H4 yang panjang-panjang. Itu kebiasaannya tempat anda tengok wave 3. Dan biasanya bacaan RSI dia tertinggi. Momentum paling tinggi. Gap ni salah satu lagi. Dan dia mungkin pergerakan terbesar. Jadi untuk kira wave 3, kita ambil Fibonacci extension bawah. Bila ada nampak 1, 2 yang jelas. Sini 5 wave. Sini 1, 2, 3. Dan dia break out 1 ni. Masa tu anda jangka wave 3 ke mana. Tu maksudnya baru anda dapat lukis wave 3. Jangkaan untuk wave 3 kalau anda jangka ini sebagai satu trend. Jadi biasanya wave 3 habis di antara 1618, 2, 2618, 3236 kalau ini adalah motif.
Kalau dia bukan motif, diagonal, berlaku dekat, kalau ni sampai ni, 4, 5, ini biasanya wave 3 yang besar. Okey, kalau dia tak sampai, dia sampai 1, 2, 3, 6, 1, 0.618, itu adalah wave 1 ataupun wave 5, ataupun A ataupun C. Okey. Lekuk 4 biasanya dalam satu motif membuat satu yang lebih shallow, maksudnya cetek. Dia punya retracement, kebiasaannya satu yang cetek. Tak sampai 50%. Kalau dia sampai lebih 50%, ini bukan motif. Ini bukan motif. Itu bukan wave 3 maksudnya. Ini mungkin adalah wave 1, 5, ataupun ini adalah A, B dan C, W, X dan Y. Okey. Lekuk 5 mempunyai momentum yang lebih rendah dan dalam RSI anda akan nampak divergence. Divergence maksudnya bila price buat higher high, RSI dia dia buat macam ni. Maksudnya ini higher high, ini tak buat lower low. Ni tak buat high high. Ni buat macam ni. Okey, dia ada divergence. Okey. Tiga cara untuk kira wave 5. Yang pertama, wave 5 sama panjang dengan wave 1. Yang kedua, wave 5 bila kita ambil Fibonacci retracement, wave 5 habis di antara 1, 2, 3, 6 sehingga 1618. Saya biasanya aim 1, 2, 3.6. Yang ketiga, wave 5, ini yang paling bullish. Bila kita tarik Fibonacci extension 1, 3 dan 4, wave 5 0.618 ataupun 61.8%. Itu Fibonacci extension. Itu untuk kira wave 5. Okey. Satu yang dalam elite wave original adalah konsep truncation. Maksudnya, wave 5 tak melangkaui wave 3. Saya tak gunakan benda ni. Forget about it. Nombor 2 yang saya tak pakai dalam elite wave adalah rule of alternation, selangan. Maksudnya sekiranya wave 2 adalah dalam, wave 4 adalah cetek. Saya tak pegang, saya tak pakai benda ni. Kalau 4 dia lebih 50%, saya akan tandakan ini sebagai 1, ini sebagai 2. Ataupun benda lain. Okey, saya tak pakai rule of alternation. Ada sebabnya. Dua benda ni lah yang menyebabkan banyak orang lukis elite wave, seorang lukis lain, seorang lukis lain. Sebab tu saya tak gunakan dua ni. Saya tak pegang dia langsung. Dia ada banyak cara nak letak elite wave. Bagi saya, elite wave ni tak penting, tapi it's good untuk anda tahu tau. Let me put a disclaimer kat situ. Elite wave tak penting pun. Esok dan lusa, esok dan juga Khamis nanti anda akan faham. Kenapa saya kata elite wave tak penting pun. Tak ada apa-apa pun. Saya tak akan jual rumah saya untuk trade elite wave. Faham? Tak. Ada orang tengok dia sebagai holy grail. Inilah caranya untuk kita. Tak penting pun. Saya bagi tahu betul. Saya boleh jadikan chart yang tengah trending tu, yang tengah trending US 500 ni, yang macam ni, untuk kata dia nak turun ke bawah. Macam mana? Macam mana saya nak jadikan ini sebagai, ini tengah trend kan? Saya boleh jadikan dia turun ke bawah. Saya kata ini adalah satu korektif. Macam mana? Simple je. Ni je. Saya tukar macam ni. Kalau saya nak jadikan ini sebagai satu bearish move. Okey, ini A, B dan C, dan kita jangkakan 5 wave ke bawah. Saya boleh jadikan ini bearish. Instead of dia jadi bullish macam ni. Dia tak penting pun. Kalau setakat elite wave, saya boleh jadikan dia macam-macam. Instead of kita kata dia nak naik, oh ni jatuh ni.
Dan bukan tak pernah nampak kan. Dia tengah naik, tak dia jatuh. Kita pula, alamak, buy dekat sini. Satu saya kata elite wave tak penting. Lepas tu macam mana? Elite wave tu cuma logo. Apa yang anda lihat kepada dinamik pasaran. Itu elite wave. Itu cara saya gunakan elite wave. Kalau anda trade elite wave semata-mata, dan I can vouch, some of anda pernah belajar elite wave, berapa kali yang terkena. Faham tak? Masuk je dia reverse. Masuk je dia reverse. Dia tak reverse alang-alang. Dia pergi langgar semua. So, saya dah melalui semua tu. Kalau anda cuma guna elite wave. Ya? Kenapa? Sebabnya kebanyakan yang trade elite wave, dia akan cuba cari wave 2. Betul? Dia akan cuba cari wave 2. Dan dia akan dan dia tak tekankan kepada 1618 tadi. Bagi mereka yang dah pernah belajar elite wave pun akan apa benda pula 1618 tu kan? Okey. Cerita dia, kita tak tahu yang wave 1 ni betul ke wave 2? Tak tahu. Bilanya anda dapat jangkakan bahawa ini adalah satu trend, bila dia buat higher high. Sini kita tak dapat trade. Sini tak dapat trade. Tak dapat. Kita cuma dapat trade bila kita ada something yang saya panggil sebagai incomplete sequence dan momentum sequence. Itu caranya nak pakai elite wave. Kalau anda cuma 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, anda nak trade sini dan anda trade sini, berapa kali yang anda kena yang macam ni, dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Anda masuk kat sini. Berapa kali yang kena ni? Ni yang selalu jadi. Selalu sangat kepada mereka yang cuma guna elite wave. Ada siapa-siapa pernah belajar elite wave dan benda ni duk jadi. Bukannya selalu jadi. Boleh kata memang itulah dia. Kalau masuk je dia kena jadi benda ni. Berapa orang yang biasa kena macam ni? Kan? Kalau anda cuma gunakan elite wave. Tapi it is good to know apa jangkaan. Dan untuk menjangka, anda tak dapat menggunakan elite wave hanya untuk lukis satu instrumen dan segala-galanya kat instrumen tu. Tak dapat. Di situlah saya masukkan market dynamic. Tapi it's good untuk anda tahu satu-satu mengenai elite wave ni. Yes, 3 benda. Bukan UJ. JPY, US dollar dan juga kepada, dia kena tengok sebagai satu kumpulan ini. Dan juga komoditi. Dia tak dapat, nampak kan? Sebab terutamanya dalam trading currency, sebab anda trade dua benda. Terutamanya dalam currency market. Anda sedang trade dua benda. Anda bukan trade dolar. Anda trade dolar against euro. Anda trade dolar against JPY. Anda trade dolar against GBP. Jadi anda kena faham apa yang sedang anda tengok untuk dua-dua. Sebabnya, contoh, kita ada AUD US dollar. Okey, kita lihat kepada dollar index yang masih tak lengkap lagi pergerakan korektif dia, iaitu zigzag dia. Ni adakah dia buat zigzag ataupun dia tengah buat ni maksud saya untuk dollar index contohnya. Di sinilah saya terapkan mengenai elite wave dollar index. Di sinilah saya terapkan yang elite wave tu. Kalau kita tengok kepada dolar ni, sini kita ada structure 5 wave. Sini kita ada structure 5 wave. Cumanya kita tak confirm lagi sebab dia tak break out bawah ni. Okey? Tapi kita tahu dia kena habiskan extension sampai 1 baru kita kata dia complete.
Dia tak perlu buat, tapi itu yang dapat kita analisa berdasarkan hukum dalam internet wave. Kalau tengok kat weekly ni, okay, kita tengah-tengah dunia untuk dolar ni. Jadi kita tahu kita dalam fasa structure korektif lagi. Kan? Internet wave ni adalah multi time frame tau. Jadi anda tahu ini tak complete ke bawah lagi. Kita tahu benda tu. Kita confirmkan ini dengan macam mana untuk dolar ni? Kita confirmkan dengan lain-lain pair dolar. Euro USD. Euro USD kita tengok benda sama. Dia tak complete lagi ni. Dia tak complete lagi ya. Dia tak habis lagi ke atas. Dia tak habis lagi. Ni tak habis, ni tak habis. Jadi Euro USD kita nak trade ke atas. Bilanya kita dapat untuk nak trade dia? Bila kita ada sekuen ataupun siri pergerakan yang tak lengkap. Macam mana kita tahu dia tak lengkap? Tengok ni 4 hour ni. Ini satu structure. Ni satu structure. Ini satu structure. Tariklah Fibo dia. Itu je. Tariklah Fibo dia. Dia tak sampai 100%. 3 wave kita long. 3 wave. Ini hari tu sayang. Kita dah letak position. Ingat tak? Ingat tak Wimon? Kita tunggu kat bawah ni kan. Euro USD. Dia tak lengkap. Dia tak sampai. Dia tak sampai 1, 2. Dia tak sampai 100%. Kalau dia sampai, kita long. Waktu ni kita tahu dia tak sampai. Ada tak kemungkinan untuk dia turun ke bawah? Ada kan? Ada satu kita tak trade Euro USD. Kita cuma katakan correction ni complete. Dia mungkin boleh buat benda ni. Kita cuma nak trade dia kalau dia confirmkan itu tak berlaku. Macam mana kita tahu dia tak berlaku? Kalau dia break up atas ni. Ini. Barulah kita 3 wave. Kita long. Faham tak kenapa saya tak trade Euro USD sekarang? Sebab ini mungkin berlaku. Ini mungkin masih boleh jadi macam ni. Untuk lengkapkan satu ni. Nampak? Baru dia naik. Sebab ini tak complete. Kalau ini complete, lain cerita. Tak sampai lagi. Satu, dia tak ada high lagi. The moment dia high atas ni, then barulah kita trade structure yang baru pula. Ni structure lama tak cancel lagi. Ada hutang tu lah. Berapa kali anda tengok dia pergi libas balik kan? Tu dia. Jadi faham? Jadi kalau dia break high atas ni tadi, yang kita cerita tadi, itu dekat M5. Dekat ni, kalau dia break high kat sini, ini structure satu. Kalau dia break macam ni kan. Tak penting pun dia, nampak tak perlu dead wave. Jadi kita ada satu structure, low, high, higher low, higher high. Dan kita tunggu, kita nak trade structure ini. Structure ini je. Jadi kita akan katakan, the moment dia break anda tariklah Fibo, tak payah dead wave. 1, 2, selagi dia tak sampai 1 tu, kalau nampak 5 wave, 3 wave, anda long. Itu je. Kalau dia break out, kalau dia tak break atas ni, anda tak trade. Sebab ini 5 wave. Dia kena break satu ni dulu, baru kita ada low, high, higher low, higher. Ini mungkin trade dekat M5. Benda sama je. Trend mana yang cantik? Daily ke, H1 ke, H4? Jawapan saya, kenapa tak pakai yearly? Yearly lagi cantik. Soalan tapi bila kita nak TP? 16 tahun. Dia tak ada time frame mana. Selagi ada nampak benda tu dan anda dapat trade time frame tu sesuai kepada masa anda, trade. Itu je. 3 wave sini ada trend tak? 3 wave sini. Ini tak ada trend. Sini baru 1, 2, ini tak ada trend. Ini tak ada trend. Dia cuma ada trend kalau dia break. Kalau dia break atas ni. 1, 2, 3, 4, 5. Break atas ini. Baru kita ada trend. 1, 2, 3. Kita long. Kita long sini. Itu je. Tu lah. Itu orang tanya kan. Daily tepat ke? H1 tepat ke? M5 ke? Semua tepat. Dia yang tepat dia jaga duit. Bukannya market. Jaga duit.
Kita buat benda ulang-ulang. Yearly lagi bagus saja. Berbunyi aja. Dan tu dia. Bila nak tipi kan? Moment tak payah. Itu saya cakap. Elliott Wave cuma untuk nak okey kalau macam ni kan. Ini satu, ini dua. Ada curi ayam lah. Dia macam yang Liverpool kena yang offside tu kan. Curi ayam tu offside bagi siapa yang tak tahu lah kan. Curi ayam tu offside. Dia macam tu lah kan. Nak buat macam mana. Lebih kurang macam tu lah. Apa kena-mengena dengan Liverpool lah. Jadi kita gunakan hukum-hukum Elliott Wave ni untuk kita nak tahu apa yang nampak dekat market. Itu je. Incomplete sequence, momentum sequence. Buat tu ulang. Tak, anda tahu yang ni bagus. Anda nak belajar benda ni. Print out nota saya ni. Lepas tu ambil chart saya. Pergi dekat Discord tu, lukis dia balik. Itu cara paling cepat anda nak belajar Elliott Wave. Seriously, tak ada masa zaman saya kan. Tak ada orang bagi chart macam ni Tak ada. Tak ada, seriously. Betul ke aku lukis ni kan? Tengok yang cikgu pun, cikgu tengok saya balik. Saya tengok dia, chart kau okey lah buat sini. Macam mana kau lukis ni? Kadang-kadang saya tengok, salah lah chart kau. Aku betul ke salah ni tak tahu. Faham? Tak tengok Liverpool. Tengok Liverpool. Liverpool tim terhebat seluruh alam semesta. Tak ada tim lain lagi dalam dunia ni. Mana ada tim lain? Ada ke tim lain? Malam tadi saya dengar orang bising-bising ada bola rupanya. Ingat, Liga Perdana ada lagi. Orang sibuk Champion League. Apa sibuk Liga Perdana? Okey. Faham? Lukis balik nota ni. Print out nota yang ni. Lukis balik chart saya. Itu cara paling cepat anda belajar. Okey, macam mana kita nak start belajar nak melukis? Okey, kita skip yang ni Ni je. Anda lihat bentuk-bentuk ni. Anda buka mana-mana chart. Anda bukalah mana-mana chart. Mana chart kosong tu tadi? Apa ni? Hojak. Anda bukalah mana-mana chart. Siapa? Roslin. Roslin ni dia trade macam-macam. Stock dia trade, apa semua dia trade kan Roslin. Bagi saya satu instrumen. Jangan forex. Forex saya ada chart dia. Bagi yang saya tak ada. Pisang. Mana ada pisang punya future? Tak ada. Banana. Tak ada. Rose futures tak ada. Rose euro coin. Apa? Bagi saya satu. Yang orang tak terfikir. Bagi saya mana? COVID-19. Okey, kita buat COVID-19 COVID case. Mana COVID case ni? Kita buatlah COVID. Ni COVID Malaysia rasanya tak ada. US lah, kita ambil US Confirm US. Okey. Tak dapat chat ni. Ni tak cukup data. Kita ambil lain. Apa? Flu. 3M. 3M saya ada chat dia. Juventus. XRP. FBM, KLCI saya ada chat dia. Sugar, okey, sugar futures. Okey, kita ambil sugar futures, kita ambil CFD dia lah, kita ambil CFD dia. Okey, buka chart yang paling besar. Dan anda tentu sebab komoditi bermula dari kosong. Dia bermula dari kosong. Saham bermula dari kosong. Sebab tu dia naik ke atas. Faham tak, Wimon? Forex dia tak bermula dari kosong. Tak tahu nak ke mana. Okey, jadi kalau kita tengok yang ini, kita tengok chart ini, dia lebih berbentuk macam mana? Kita kecilkan dulu Macam mana saya nak kecilkan ni?
Dia lebih berbentuk macam mana? Kejap. Saya cuba untuk... Okey. Dapat ke tak? Kita buka monthly lah. Okey. Baru nampak sikit kan? Okey. Dan kita lihat ke... tak dapat juga. Ni lain. Okey. Dia lebih berbentuk motif ke, zigzag ke, leading diagonal ke, flat ke, apa ke. So, kalau anda tengok bentuk-bentuk ni, dia ada bentuk-bentuk ni je dalam dead wave. Motif, leading diagonal, ending diagonal, zigzag, flat, segitiga, double correction, triple correction. Anda ambil satu pendapat kepada time frame yang paling besar tadi. Mana tadi? Okey. Kalau anda tengok kepada sugar ni, yang kita boleh jangka, so kita tahu kita start daripada kosong kan? Daripada kosong. Kita ambil lah daripada kosong. Okey, daripada bawah macam ni. Okey. Kita tengok yang sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita boleh kata ini sebagai A, B dan C. Anda letaklah apa-apa pun dulu. Dan anda letaklah super cycle. Apa-apa. Letakkan dulu. Nanti lepas tu anda settlekan ya. Jadi benda lain. Okey. Sini, kalau anda letakkan ini sebagai A, B dan C, anda letaklah ini sebagai W, X dan Y. Buat macam ni ya. W, X dan Y. Sini kita akan buat dia jadi 3. Intermediate, super cycle, grand super cycle. Okey, buat macam ni je. 1, 2, 3. Ini besar sangat nak jadi grand super cycle. Grand super cycle. Ni cycle. Ni. Okey. Lepas tu ada decide kepada dia. Ada view XY. Di sini, don't worry about lima wave. Boleh je lukis jadi benda lain. Kalau kita kecil, dia jadi benda lain. Dan lepas tu, WXY, kita jangkakan sini akan jadi W. Kan? Ini akan jadi W. Kalau kita lihat kepada, kita tahu sugar, komoditi tahun ni, dijangka naik. Jadi kalau kita tengok benda ni, ini pun dapat jadi A, B dan C kepada yang biru. Pilih satu pendapat mengenai bentuk cat anda dan seterusnya, dijangkakan ini akan buat ke atas. Faham Mimi? Untuk ke atas. Okey. Itu je. Lepas tu sini W, X dan Y. Barulah plan super cycle. Boleh? Dan anda pergilah time frame kecil, isi tempat kosong ni. Itu je. Start daripada time frame besar, apa bentuk yang anda nampak? Kalau anda letakkan ini A, B dan C, tempatnya pun sama je. Yang penting anda kat sini nak buy ke sell kan? Itu je. Peduli apa aku dia nak A, B dan C sini. Masalah ramai dia cuba, oh ni bang tapi ni. Sebab kalau dia W, X dan Y ataupun dia A, B dan C, dia punya target 100%. Sama je. Yang saya tahu kat sini, kalau dia buat incomplete sequence, saya buy. Itu je saya tahu. Faham? Kita nak trade, bukan nak buat buku edit wave. Boleh? Sini complete. 1, 2, 3, 4, 5. C. 1, 2, 3, 4, 5. A. 1, 2, 3. B. Complete. Sugar, saya nak buy. Wave Y hingga A, Y sehingga A. Yes. Kalau kita tandakan A, maksudnya kita jangka dia 5 wave.
Yang saya tahu, dekat sini, kalau ada incomplete sequence, saya nak buy. Itu je. Lain saya tak peduli. Itu. Yang penting saya nak tahu nak buy sell, bukan nak buat buku elite wave. Saya boleh buat tulis-tulis jadi buku elite wave. Tapi bukan saya nak berniaga buku, saya nak trade. Faham tak? Wish, kita dah lebih masa. Semua senyap. Ya Allah. Hai, kejap. Zatul pun tengah makan ni. Boleh? Jadi faham macam mana kita nak start melukis. Anda ambil chart, buka time frame besar. Saya trade H1 bang. Saya peduli apa dengan 1 month? Yelah, lepas tu kita nak start daripada mana? Kan? Lepas tu anda turun dah time frame kecil. Daripada X ni kepada sini, ini nampak 5 wave kan? Ada tanda lah 1, 2, 3, 4, 5. Itu je. Tarik ada tak 1618? Kalau 1618 ada wave 3 ke apa ke? Itu je. Faham? Turun time frame. Kan? Daripada monthly tadi turun weekly, turun daily. Ada dah lukis sini je. Buat apa nak lukis belakang lah. Yang belakang tu tak sampai berapa minit dia nak lukis dia kan. Sebab tu orang tanya saya, kalau saya lukis chart, saya lukis chart penuh 15 minit je. Paling lama lah. 15 minit kalau lukis daripada kosong tadi. Paling lama satu chart kosong 15 minit. Boleh? Okey? Dah pukul 7 lebih. Dah dekat 7.10. Zatul senyum. Curi ayam. Okey? Print out chart ini. Lihat kat Discord ada saya punya chart. Ambil dan tengok balik. Lukis chart saya time frame besar. Lepas tu anda isi tempat kosong. Soalan tanya kat Discord. Ikut balik sesi saya. Kita akan lihat sekali lagi pasaran. Saya akan update chart sebentar lagi. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Buat benda simple. Low high, higher low, higher high. Siri pegakan untuk trend. Tak nampak trend, sideway market, jangan trade. Itu saja.